Marissa, my dear, it's your birthday. Marissa, sweet as honeysuckle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, sweet Marissa. Happy birthday to you. Pada 23 April 2009, seorang lelaki berusia 72 tahun bernama Edward Muscare memuat naik satu video ke saluran YouTube-nya. Dalam rakaman itu, dia kelihatan ceria menyanyikan lagu Happy Birthday kepada seseorang yang dipanggil Sweet Marissa. Happy birthday, sweet Marissa. Happy birthday to you. Budu-boop, budu-bop, budu-beep, budu-boop, budu-budu-budu-budu. Oh yeah. Semuanya kelihatan biasa. Hanya seorang lelaki tua memberikan ucapan hari jadi. Namun hanya beberapa hari selepas video itu dimuat naik, dia ditangkap dan dihantar ke penjara. Untuk memahami apa yang sebenarnya berlaku, kita perlu melihat siapa Edward yang sebenar. Edward Muscare, atau lebih dikenali sebagai Edarim dan Uncle Ed, membuka saluran YouTube miliknya sekitar September 2006 dan hampir serta-merta menjadi viral. Bukan kerana kualiti produksinya, tetapi kerana sesuatu yang sukar dijelaskan. Rupa wajahnya yang sedikit janggal dan gaya videonya yang terasa aneh. Toilet brush is the best back scratcher ever. Walaupun ada yang menganggap videonya menyeramkan, sebahagian besar kandungannya sebenarnya cukup santai. How are you, Mrs. Walker? Dia bercakap di depan kamera, bermain dengan anjing kesayangannya, menunjukkan kereta Volkswagen Beetle berwarna merah miliknya. There it is, ladies and gentlemen, my little Beetle. Dan sesekali cuba membuat penonton ketawa dengan caranya sendiri. Dalam banyak video awalnya, dia sering mempamerkan suara ala seorang penyampai radio. A tale well calculated to keep you in suspense. Suara yang penuh gaya, seolah-olah dia masih berada dalam dunia penyiaran. Edward sebenarnya mempunyai sejarah panjang dalam industri radio dan televisyen sepanjang era 1970-an hingga 1980-an. Now, here's your weeknight host on All Night Live, Ed Muscari. We're going to do it over again so we get it right. The reason we said it's Friday is because we want to start all over again. We had a bad weekend. Can we do that? Pada ketika itu, dia dikenali sebagai Uncle Ed dan pernah menjadi host kepada rancangan Uncle Ed's All Night Live yang disiarkan bersama slot program larut malam di Kansas City. Di era itu, dia seorang figura yang karismatik, seorang bintang yang sedang meningkat naik. Namun semuanya berubah pada tahun 1986. Edward Muscare terlibat dalam satu jenayah serius, serangan seksual terhadap seorang remaja lelaki berusia 14 tahun. Akibat perbuatannya, dia dijatuhkan hukuman penjara selama 18 bulan, diikuti dengan 10 tahun tempoh percobaan. "20 tahun kemudian, Edward membuka saluran YouTube-nya. Namun kali ini penonton tidak mengetahui siapa dia sebenarnya. Dia tidak pernah mendedahkan bahawa dirinya adalah seorang pesalah seks berdaftar dan kebanyakan penonton juga tidak mengetahui tentang insiden tahun 1986 itu. Tambahan pula dia tidak menggunakan nama penuhnya, hanya Edarim, nama yang cukup untuk dikenali tetapi cukup samar untuk menyembunyikan masa lalunya. Ini bukan kali pertama Edward cuba menjauhkan diri daripada masa lalunya. Sejak disabitkan kesalahan, dia sering berdepan masalah dengan pihak berkuasa di Florida. Dia beberapa kali tidak melaporkan pertukaran alamat, sedangkan sebagai pesalah berdaftar, setiap pergerakan dan tempat tinggalnya wajib dimaklumkan kepada pihak berkuasa. Pada tahun 1998,
dia dikenakan tambahan tempoh percubaan akibat pelanggaran tersebut dan perkara yang sama berulang lagi. Sekitar tahun 2006, Edward berhijrah dari Florida ke South Carolina. Sebab sebenar perpindahan itu tidak pernah dijelaskan. Di South Carolina, dia terus memuat naik video ke saluran YouTube-nya dan popularitinya semakin meningkat. Ramai penonton melihatnya sebagai seorang lelaki tua yang sekadar mahu menghiburkan orang dengan caranya sendiri. Namun hakikatnya, dia sedang cuba melarikan diri daripada masa lalunya. You probably noticed my shirt, didn't you? Yes. This is what life is all about. Dan seperti yang disangka, dia tidak mampu bersembunyi selamanya. Pada tahun 2009, pihak berkuasa mula mengesan bahawa dia tidak lagi mematuhi syarat pelaporan tempat tinggal seperti yang diwajibkan. Sekali lagi, Edward didapati melanggar peraturan. Mahkamah akhirnya membenarkan dia kekal di South Carolina, tetapi dengan hukuman tambahan, dia dikenakan 5 tahun lagi tempoh percubaan dan satu syarat yang lebih ketat. Dia dilarang menggunakan komputer dan internet. Tiada internet bermaksud tiada YouTube. Namun bagi Edward, YouTube bukan sekadar hobinya. Itu adalah kehidupannya dan dia tidak sanggup berhenti. Jadi dia merancang sesuatu. Dia akan merakam video seperti biasa, kemudian menyerahkan rakaman itu kepada seorang rakan. Rakannya akan log masuk ke akaun YouTube miliknya dan memuat naik video tersebut secara teknikal. Edward tidak menyentuh komputer. Dalam fikirannya, dia telah mengatasi sistem. Namun pihak berkuasa yang memantau saluran YouTube miliknya menganggap tindakan tersebut tetap melanggar syarat percubaan. Tidak kira siapa yang menekan butang upload, video itu tetap datang daripadanya. Bagi mereka itu masih satu bentuk pelanggaran perintah mahkamah. Dan kali ini, akibat pelanggaran berulang, pada Januari 2010, pada usia 77 tahun, Edward Muscare dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Tiada apa yang mampu mengubah keputusan itu. Edward Muscare akhirnya kekal di penjara sehingga akhir hayatnya. Well, they say that the price of cigarettes is going up, and it's going to be very expensive to keep on smoking, folks. But I quit. I quit on August the 6th, 1985. Pada 8 Januari 2012, dia meninggal dunia akibat kanser paru-paru pada usia 79 tahun. 911, what's the address of the emergency? I need you to say the address. I can't understand you. 11464 Hot Springs. Di sebuah bandar kecil di Longmont, tepatnya di kawasan Will County, Amerika Syarikat. Kisah ini bermula dengan hubungan antara Daniel Sanchez dan Beatrice Cintora Silva. Mereka menjalinkan hubungan selama kira-kira 4 tahun. Pada awalnya, hubungan mereka seperti pasangan biasa yang sedang bercinta. Segalanya tampak normal, seperti hubungan orang lain pada umumnya. Namun perlahan-lahan, sikap Sanchez mula berubah. Dia menjadi seorang yang kuat cemburu dan terlalu mengawal kehidupan Beatrice. Dia mula mengesyaki Beatrice berlaku curang. Apa yang pada awalnya mungkin nampak seperti ambil berat, kemudiannya bertukar menjadi kawalan dan tekanan emosi. Semakin lama, Beatrice hidup dalam ketakutan. Dia sering dimaki dan diugut. Situasi ini bukan berlaku sekali dua, tetapi berulang dan semakin serius. Akhirnya Beatrice membuat keputusan untuk meninggalkan Sanchez. Selepas perpisahan itu, dia keluar dari rumah Sanchez di Longmont dan berpindah untuk tinggal bersama kakaknya, Maria Cintora Silva, serta suami kakaknya, Max Equaya Ojeda, di sebuah rumah di kawasan Will County. Bagi Beatrice, itu adalah jalan keluar. Namun bagi Sanchez, itu permulaan obsesi. Dia tidak dapat menerima perpisahan itu. Keadaan bertambah buruk
apabila Beatrice mula menjalin hubungan dengan lelaki lain. Dari saat itulah, emosi Sanchez semakin tidak terkawal. Hey, I thought you had this clear, motherfucker. Didn't we have this clear? Okay, you're gonna see what them beat the out of you. Pada 11 Februari 2012, Sanchez menahan Beatrice secara paksa dan memaksa Beatrice masuk ke dalam kenderaannya. Dia memaki Amun dan bersikap agresif sepanjang kejadian itu. Insiden itu akhirnya membawa kepada penahanan Sanchez. Namun, itu bukan pengakhiran. Pada malam 13 Februari 2012, Sanchez dibebaskan dengan ikat jamin kurang daripada 48 jam selepas penahanannya. Polis telah memberi amaran kepada Beatrice sebelum pembebasan Sanchez. Namun tanpa sebab yang jelas, dia tetap memilih untuk mencari perlindungan di rumah kakaknya. Sehinggalah, pada awal pagi 14 Februari 2012, sekitar jam 4.13 pagi, pihak polis menerima satu panggilan kecemasan 911. 911, what's the address of the emergency? 11464. I need you to say the address. I can't understand you. 11464 Hot Springs. Okay, repeat the address one more time to make sure I have it right. No. Hello? Hello? Okay, this Hello? is 911. What's going on? I just everybody right now. You just everybody? Yeah, Okay, what is your name? Daniel Sanchez. Pablo Sanchez? Yeah, Okay, how many people did you 3. who people? Who did you My ex-girlfriend, because she was cheating on me with Roy, Okay? and myself. I'm gonna myself right now. Pablo, I need you to stay on the phone with me, okay? Just wait until we get there. Pablo? Yeah. Okay, just stay with me, okay? Don't yourself. Okay. Okay? Tell me exactly what happened. Like 6 months ago, I caught my girlfriend cheating on me, Uh-huh. and I told Roy to stop talking to her. Okay? He wouldn't do it. He pressed charges on me, kidnapping. I'm not on bond right now, but I Okay. want to go. She pressed charges on you for kidnapping? Okay? Yeah, for my girlfriend too. So didn't know what she was doing. Okay, who else was there? What do you mean? Who else was there with you tonight? Right The now? other two people, do you know who they were? Her sister and her husband. Okay. 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 How did you get there? Driving. You drove there? Yeah. Okay. Are you there by yourself? Yeah. Pihak berkuasa termasuk pasukan SWAT dikerahkan ke sebuah rumah di kawasan Longview Estates di Will County. Apa yang mereka temui amat mengejutkan. Beatrice Cintora Silva, kakaknya Maria Cintora Silva, serta suami kakaknya, Max Egoya Ojeda, ditemui sudah tidak bernyawa. Namun berdasarkan pemerhatian pihak berkuasa dan juga daripada keseluruhan fakta kes ini, tragedi ini dilihat sebagai sesuatu yang sangat sukar untuk diterima hanya kerana dipengaruhi oleh sifat cemburu dan emosi yang tidak lagi terkawal. Okay, what room are you in right now? Pablo? Pablo? Hello? I think he just himself. Daniel Sanchez tergamak meragut nyawa orang lain sebelum mengakhiri hidupnya sendiri. (17 Disember 2021), Paula Miranda Rosa berusia 31 tahun meluangkan masa makan malam bersama keluarganya di kediaman neneknya di Orlando.
Seperti keluarga lain yang bahagia, dia berinteraksi dengan normal tanpa menunjukkan sebarang tingkah laku yang aneh. Segalanya kelihatan biasa, stabil, dan penuh suasana harmoni. Selepas makan malam, Paula kemudian meminta izin untuk keluar dengan tujuan untuk mengunjungi salah satu taman negeri di Florida. Namun sebelum memulakan perjalanan, dia sempat berhenti di sebuah mesin ATM untuk mengeluarkan wang. Selepas itu dia meneruskan perjalanan kira-kira 20 minit ke arah utara Orlando menuju ke Wekiwa Springs State Park. Wekiwa Springs State Park ialah sebuah taman negeri yang terletak di Florida. Ia sering digelar permata tersembunyi di Florida dengan keluasan hampir 7,000 ekar serta terkenal dengan mata air semula jadi yang menghasilkan air yang jernih dan segar. Namun di sebalik keindahannya, terdapat bahaya tersembunyi. Kawasan hutan yang tebal, sungai yang dalam, serta kehadiran haiwan liar seperti buaya dan beruang hitam menjadikannya lokasi yang berpotensi berbahaya. Setibanya di sana, Paula meletakkan kendaraannya di kawasan letak kereta sebelum bergerak masuk ke dalam taman seperti pengunjung biasa. Pergerakannya selepas itu tidak dapat disahkan secara terperinci kerana kawasan itu sangat luas dengan pelbagai laluan hutan serta akses ke sungai. Namun, itulah kali terakhir dia dikesan dengan jelas sebelum kehilangannya. 2 hari kemudian, pada 19 Disember, keluarganya mula bimbang apabila Paulo gagal dihubungi dan tidak pulang dalam tempoh yang sepatutnya. Kebimbangan itu akhirnya mendorong mereka untuk membuat laporan kepada pihak berkuasa. 4 hari selepas dia dilaporkan hilang, pada 21 Disember, pihak berkuasa berjaya menemui kereta Paula di sebuah kawasan letak kereta di sekitar kawasan itu. Operasi pencarian besar-besaran kemudian dilancarkan. Pasukan penyelamat dikerahkan untuk menjalankan pencarian di seluruh kawasan sekitar. Namun walaupun usaha pencarian dilakukan secara maksimum, Paula masih tidak berjaya ditemui. Don't be afraid to share it even if it's wrong, like if it's somebody else. We want her home. And Paula, we love you. We want you home. Pihak berkuasa menggesa orang ramai yang mungkin mempunyai maklumat tentang pergerakan atau lokasi Paula untuk tampil membantu siasatan, sehinggalah membawa kepada sekumpulan pendaki yang tampil dengan rakaman video serta 2 keping gambar yang dipercayai direkam pada hari kejadian. Rakaman tersebut menunjukkan Paula berada di kawasan hutan sebelum dia dilihat masuk ke dalam Wekiwa River. Lebih mengejutkan, dia berada di dalam air yang mencecah paras dada tanpa menunjukkan sebarang reaksi terhadap kehadiran orang di sekelilingnya. Rakaman itu kemudian disahkan oleh keluarga sebagai Paula sendiri. Daripada hasil siasatan awal, pihak berkuasa tidak menolak kemungkinan bahawa dia berada dalam keadaan keliru atau hilang orientasi, termasuk kemungkinan Paula menuju ke lokasi berbeza selepas itu. Namun pandangan itu disangkal oleh pihak keluarga. Mereka menegaskan Paula bukan seorang yang akan mencederakan dirinya sendiri dan tidak mungkin secara sengaja memasuki kawasan berbahaya seperti itu. Ini membuka pelbagai teori tentang apa sebenarnya yang berlaku. You kind of see her like trying to like swim a little fast, in my opinion. It didn't feel like she was like kind of cruising. It felt like she could have been in danger to get away from something, in my opinion. Interesting perspective. The first I heard that. Because if you notice, she's like walking. She's not like cruising. She's like trying to walk towards something, away from something. And she doesn't really turn. She doesn't really turn around when she's in the water. She kind of just walking away. Yang pasti, sehingga usaha pencarian dihentikan, tiada sebarang petunjuk berjaya ditemui. Lebih mengejutkan, tiada temu bual rasmi daripada pendaki yang merakam video itu. Tiada penjelasan tambahan dan tiada butiran lanjut yang dikongsikan kepada umum. Pada Disember 2025,
pihak berkuasa kembali membuka perhatian terhadap kes ini dan menawarkan ganjaran sebanyak $5,000 bagi sebarang maklumat baru yang boleh membantu siasatan. Walaupun selepas bertahun-tahun berlalu, apa yang sebenarnya berlaku kepada Paula Miranda Rosa masih kekal sebagai misteri yang belum terjawab.